Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Anas bin Muhammad Rafi, nombor matrik 221078. Video pada kali ini, saya ditugaskan untuk menceritakan kisah yang ada di dalam Al-Quran, iaitu kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Seperti yang semua tahu, di dalam surah Al-Kahfi terdapat beberapa kisah yang Allah menceritakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa Allah menceritakan kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Quran? Antara jawapannya adalah untuk umat Islam akhir-akhir zaman ini cuba menjadi yang lebih baik, agar kisah yang pernah berlaku, yang pernah diceritakan dalam Al-Quran menjadi tauladan kepada kita untuk menjadi manusia atau hamba yang lebih kepada mengejar akhirat. Dalam masa sama kita mengejar dunia, dalam masa sama juga kita berlumba-lumba mengejar akhirat, supaya kita tidak menjadi macam umat-umat terdahulu yang ditimpa bencana, musibah atas kekufuran mereka. Kisah pada hari ini saya akan menceritakan kisah Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini adalah seorang raja yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 98. Kalau dalam surah Al-Kahfi ni, antara cerita yang Allah ceritakan kepada kita seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kisah Asbabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda Kahfi. Tetapi yang saya akan menceritakan ialah kisah Iskandar Zulkarnain, ada juga dalam surah Al-Kahfi. Iskandar Zulkarnain ni, kalau kita nak cerita dia, mungkin akan mengambil masa yang terlalu lama, sebab kisah beliau dalam surah Al-Kahfi ini satu kisah yang sangat hebat, yang kita boleh jadikan sebagai tauladan kita, sebagai kepercayaan kita kepada kekuasaan Allah. Iskandar Zulkarnain ini adalah gelaran sahaja. Ulama-ulama atau mufassirin pentafsir Al-Quran tak tahu lagi nama sebenar dia. Iskandar Zulkarnain ini lebih kurang macam manusia zaman sekarang lah, sebab sejak daripada Nabi Ibrahim dan Nabi selepas Nabi Ibrahim, dikatakan manusia yang hidup besar-besar macam manusia sekarang, tak pun tinggi sikit, besar sikit. Yang penting dia bukan macam Nabi Adam yang 60 hasta. Bukan. Jadi dia macam manusia biasa, tapi Allah berikan dia satu keajaiban, satu kekuasaan untuk menakluk dari barat ke timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zarif Mirza bin Muhammad Rosli, nombor matrik 221077. InsyaAllah pada hari ini saya akan menceritakan tentang sedikit kisah Iskandar Zulkarnain. Jika kita lihat pada hari ini, ramai masyarakat hanyalah mengenal nama Iskandar Zulkarnain, akan tetapi tidak mengetahui tentang kisah di sebalik nama tersebut. Jika kita lihat dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-83 sehingga ayat yang ke-99, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang sedikit sebanyak kisah Iskandar Zulkarnain. Ada pun beberapa pendapat di sebalik ayat ini. Antara pendapatnya adalah Iskandar Zulkarnain merupakan seorang Raja Himsyar yang telah memerintah dunia di antara tahun 300 hingga 320 sebelum Masihi. Adapun pada pendapat yang kedua mengatakan Iskandar Zulkarnain ini adalah bukan Raja Himsyar, akan tetapi
beliau merupakan seorang raja yang berketurunan Raja Parsi, yang mana ketika itu Parsi merupakan sebuah kerajaan yang besar di dunia. Seterusnya, pada pendapat yang ketiga, mengatakan bahawa Iskandar Zulkarnain ini merupakan seorang raja yang soleh dan membanteras dan memerangi kepada orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, dan mengajak orang masyarakat untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun pendapat yang lain mengatakan bahawa Iskandar Zulkarnain ini seorang raja yang menganut agama Nabi Musa, dan beliau telah mengembara dunia dari timur ke barat. Jika kita lihat, ada satu cerita yang menceritakan bahawa Iskandar Zulkarnain ini adalah digelar Alexander the Great. Akan tetapi pendapat ini dapat dicanggah oleh kerana Alexander the Great merupakan seorang raja dari Macedonia yang menyembah berhala. Seperti yang kita tahu dan kita maklum bahawa Iskandar Zulkarnain bukanlah seorang raja yang menyembah berhala, akan tetapi dia seorang yang soleh dan mengajak masyarakat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, inilah antara kisah dalam surah Al-Kahfi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang di sebalik kisah Iskandar Zulkarnain. Insya-Allah, semoga perkongsian ini bermanfaat dan dapat dikongsikan kepada masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Fahmi bin Amiruddin, 2210-788 dari 2ZP63. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah bagi menceritakan serba sedikit tentang Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang agung, dan beliau dan bala tenteranya telah membina sebuah tembok yang besar dan tinggi bagi menghalang daripada serangan Ya'juj dan Ma'juj kepada kaum-kaum yang tidak berdosa. Dikatakan ketinggian tembok ini adalah sepanjang 50 batu. Ketinggiannya adalah 29 kaki dan ketebalannya adalah setebal 1 kaki. Apabila Iskandar Zulkarnain telah sampai di antara dua gunung yang terletaknya tembok ini, iaitu di Azerbaijan dan Armenia, beliau dan bala tenteranya telah berjumpa dengan satu kaum di sebuah negeri yang tidak diketahui bahasanya, dan mereka juga tidak memahami bahasa Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, hal ini tidak menghalang mereka daripada untuk berhubung dengan bangsa tersebut. Apabila Iskandar Zulkarnain mengambil inisiatif untuk menggunakan jurubahasa untuk berhubung dengan kaum tersebut. Disebabkan Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang agung, kaum tersebut telah mengadu kepada Iskandar Zulkarnain akan hal masalah yang mereka hadapi, iaitu kaum Ya'juj dan Ma'juj telah menyerang mereka, melakukan pembunuhan, merampas harta benda mereka, merosakkan tanaman-tanaman mereka dan sebagainya. Mereka sanggup membayar Iskandar Zulkarnain bagi menjamin keselamatan mereka, dan hal ini membuatkan Iskandar Zulkarnain merasa bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan mereka dan memberi bantuan kepada mereka. Akan tetapi, Iskandar Zulkarnain telah menolak tawaran mereka, iaitu mereka ingin memberikan upah kepada Iskandar Zulkarnain kerana Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang telah dikurniakan oleh Allah dengan kekayaan. Iskandar Zulkarnain telah meminta penduduk-penduduk di negeri tersebut untuk menyediakan peralatan dan memberikan sumbangan dari segi tenaga. Iskandar Zulkarnain meminta mereka untuk mengumpulkan besi-besi dan tembaga bagi mendirikan sebuah tembok yang besar dan tinggi, seperti yang saya katakan tadi. Apabila tembok ini sudah selesai,
Iskandar Zulkarnain mengingatkan mereka bahawa sesuatu yang baru pasti akan binasa, dan tembok tersebut akan rosak apabila dekatnya hari kiamat. Sekian dari saya. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat serba sedikit untuk kisah Zulkarnain ni, kita janganlah dah mendengar kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran masih lagi ingin melakukan dosa, kerana kita tak tahu sama ada kita jumpa kiamat atau tidak. Kalau kita jumpa kiamat, na'udzubillah min zalik, tanya pada diri, mampukah kita untuk bersedia dengan kata-kata Allah yang telah dirakamkan dalam Al-Quran, yang pastinya keluar Ya'juj dan Ma'juj, yang pastinya keluar Dajjal. Okey. Ada yang mengatakan Raja Iskandar Zulkarnain ni menawan dari barat ke timur 500 tahun. Okey, saya kongsi sedikit. Siapa yang katakan? Yang katakan adalah Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi, seorang penafsir Al-Quran yang sangat hebat. Jadinya, sama-samalah kita menghayati serba sedikit kisah perjalanan atau kisah hikayat hidup Iskandar Zulkarnain yang mungkin diceritakan oleh saya dan rakan saya hanya 0.01% saja. Dalam Al-Quran ini, antara ayat-ayat yang Allah turunkan adalah antaranya untuk menjadi panduan kita, untuk menjadikan kita lebih mendekatkan diri dengan Allah. Selain itu juga ayat Quran mengisahkan tentang kisah-kisah orang-orang yang hebat, orang-orang yang keimanan dan ketakwaan dia tinggi kepada Allah. Saya ingin menyelit sedikit tentang kehebatan nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini. Seperti yang kita tahu, di dalam Al-Quran ini tidak terlalu banyak nama yang disebutkan oleh Allah. Jadinya, sesiapa manusia yang Allah sebutkan nama dia dalam Al-Quran, jasa atau keimanan dan ketakwaan dia tinggi kepada Allah. Contoh yang kita boleh nampak ialah Maryam. Selain itu kita boleh nampak Luqmanul Hakim. Tetapi Iskandar Zulkarnain ini ialah gelaran. Bukan nak cakap gelaran pun, gelaran tidak sehebat nama yang ada dalam Al-Quran, tapi gelaran ni pun orang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ni pun orang yang hebat. Oleh itu, kita perlulah mempelajari serba sedikit kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami. Sekian, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.